Boleh dengar suaranya dengan baik? Boleh. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada malam ini, pada petang ini, orang panggil petang, malam ini, petang ini, sama-sama kita ruangkan masa sekejap untuk kita go through satu aktiviti yang sangat penting, iaitu pembelajaran mengenai solat. Pembelajaran mengenai solat. Jadi kita ada beberapa reference kitabnya yang menjadi panduan kita bersama. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung dengan kesempurnaan, tiga kesempurnaan. Di baru ni kita dah sempurna dalam bentuk dah sampai kepada niat baru kan. Sebelumnya memelihara waktu dengan 3 perkara, kemudian menghadap kiblat dengan 3 perkara, kemudian niat dengan 3 perkara. Jadi dalam bab niat baru ni kita bicara mengenai niat yang muktabar pada syarak. Jadi muktabar pada syarak itu kita adalah pengikut Imam Syafi'i. Jadi kaedah Imam Syafi'i ini adalah berjalan serentak rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Dan oleh kerana niat itu adalah perkara yang pertama duduk dalam rukun qalbi, kita pun kena jelas bahawasanya qasad, ta'rad dan ta'yin. So sebagai permulaannya boleh minta dalam chat bila kita cerita mengenai qasad, ta'rad, ta'yin, minta masukkan number dalam chat. Kalau yang dah rasa yakin masukkan 1. Qasad, ta'rad, ta'yin ni dah yakin dah. Dia dah faham, dia dah tahu, dia boleh cerita. Apa itu qasad, ta'rad, ta'yin, masukkan 1. Kalau yang masih lagi ada rasa kurang-kurang, rasa tak selesa, boleh letak 0 ataupun 0.5. 0.5. Walau ni, of course, allow point. Mona masih lagi kosong, Mona? Tak aci ni. Saya tak masuk yang first kot, sorry. Oh, okey. Oh, ada 1.5 Bagus 1.5 ni. NHM, siapa NHM? Saya coach. Saya newbie. Saya Nick Hafiza. Hafiza. Okey. Oh, Kak Nini masih 0.5 Kak Nini ya. Okey, tak apa. Oleh kerana kita ni adalah satu circle yang kecil untuk sama-sama ni. Maniza? Maniza, sure 0 or not 0.5? Maniza? Ya. You sure 0.5? Kosong. 0.5? Ya. Apa yang menjadi keraguan lagi pada Maniza dalam bab niat ni? Qasad, ta'rad, ta'yin tadi kan kita bicara mengenai qasad, ta'rad, ta'yin. Maniza pernah dengar kan? Pernah. Jadi Maniza dah tahu pasal qasad, ta'rad, ta'yin sekarang ni. Sekejap Kalau mesti kena tengok nota. Jangan. Whatever that comes in your terlintas, cakap yang tu je dulu. Jangan tengok nota. Sebab bab solat tak perlu tengok nota dah. Dia kena just offhand macam tu lah. Qasad tu yang mengatakan sah. Lepas tu dengar tak coach? Line ni. Line ada problem sikit tu. Sekali lagi. Qasad tu yang mengatakan yang kata aku sahaja aku solat tu. Okey. Sahaja. Terus? Lepas tu qasad ta'rad, lepas tu menentukan fardu atau sunat. Baik. Yang ta'yin tu solat yang solat apa yang kita buat? Solat yang kita nak buat. Ya, fardu yang mana? Fardu yang mana? Okey. Alhamdulillah.
Boleh pun Maniza. Tenang je. Itu yang wajib yang wajib. Bila kata wajib, maksudnya mesti ada dalam setiap kali kita mengangkat takbir. Ya, qasad ta'arud ta'yin is a wajib. Dan bila sebut wajib, maka ada yang sunat. Kan? Yang sunatnya berapa rakaat, itu kena disebutkan, cantiklah disebutkan supaya sempurna. Kemudian yang bab menghadap kiblat ni mungkin ramai belum ini tidak buat praktiknya. So kita dah tahu baru ni bahawasanya kaedah ayat yang betul, statement yang betul adalah menghadap kiblat juga masuk. Kan? Siapa sebelum ni tak pernah sebut menghadap kiblat? Masukkan 1. Sebelum ni tak pernah sebut, tak pernah mention pasal menghadap kiblat. Masukkan 1 dalam chat. Maksudnya saya nak bilang 1, 2, 3, 4. Wow, tak pernah sebut ya sebelum ni ya. Alright. Ya, tak pernah sebut. Okey, Mona dah dapat tadi apa yang Maniza sebut pasal qasad ta'arud ta'yin. Kena cuba follow. Cuba follow. Okey, tadi Maniza cerita mengenai qasad ta'arud ta'yin. Apa yang Mona dengar? Ada qasad ta'arud ta'yin wajib yang fardu. Okey. Aha. Lagi? Ada itu yang ada yang sunat, ada yang tu yang sunat. So tapi yang qasad ta'yin. Aha. Memang betul, belum pernah tahu lagi lah ni kalau boleh cerita macam tu yang baru ni. Ya memang. Minta maaf coach. Ya. Tak apa. No, kita sama-sama belajar. Baik, teman-teman sekalian, atas dasar persahabatan, siapa nak tambah? Siapa nak bantu supaya Mona juga dapat kefahaman macam kita faham? Sila. Kak Imah ke? Zafira tu bersedia tu coach. Okey, boleh Zafira? Zafira? Ya, saya. Bantu Kak Mona kita. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Masa kita angkat takbir dalam lafaz Allahu Akbar tu ada yang wajib, qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam 3 tu, yang pertama tu qasad, saja aku mengerjakan solat. Ta'arud tu qasad. Ta'arud kedua fardu atau sunat. Yang ketiga waktu zuhur ataupun waktu asar lah. Tak kisah, ada 5 waktu. 2 solat saja. Waktu maghrib tak pakai ya? 5 maghrib, 5 waktu. Lepas tu yang sunatnya 4 rakaat ke 2 rakaat ke. Yang kelima ni saya baru tahu menghadap kiblat. Okey. Now, apabila dilafazkan dengan cantik dalam daripada perkataan Allahu Akbar, maka itu dipanggil apa? Muqaranah kamaliyah. Right, muqaranah kamaliyah. Dapat Okay, very good. Kamal sempurna. Muqaranah kebersamaan. Jadi inilah kita dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, cara kita masuk ke dalam solat, cara kita memulakan solat dari segi perbuatannya, dari segi perkataannya, dari segi rukun qalbinya, seiring sama semua serentak, maka itu dipanggil muqaranah. Boleh follow semua ya? Ni Hafizah ni Hafizah. Imam Syafi'i mengajar kepada kita cara untuk kita masuk solat, memulakan solat 3 rukun berjalan serentak. Tulis baik-baik tu. 3 rukun berjalan serentak. Apa rukunnya? Rukun perbuatan iaitu mengangkat takbir, mengangkat tangan, dan konsepnya adalah surrender. Angkat tangan itu tanda kita surrender. Selain daripada yang fi'li, perbuatan angkat tangan, mulutnya melafazkan perkataan Allahu Akbar bersama-sama dengan ucapan mulut tadi Allahu Akbar juga berlaku kepada rukun qalbi.
Untuk rukun qalbi, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajibnya adalah qasad, ta'rad, ta'yin. Right? Qasad, ta'rad, ta'yin. Oh, Kak ini tak sihat. Waduh, hari semalam makan macam banyak ke hari ini tak sihat? Tak apalah, minum air banyak-banyak. Qasad, ta'rad, ta'yin. Apa itu qasad? Qasad adalah tujuan, objektif, purpose. Alright? Qasad adalah merujuk kepada tujuan, objektif, purpose. Maka apakah tujuannya buat pekerjaan tadi tu? Tujuannya adalah sahaja aku mengerjakan solat. Sebab ada banyak amalan. Ada amalan puasa, ada amalan haji, ada amalan zakat, ada amalan lain-lain lagi. Maka yang ini spesifik, sahaja aku mengerjakan sembahyang. Ataupun kalau tak selesai perkataan sembahyang, sahaja aku mengerjakan solat. Itu masuk qasad. The purpose, the tujuan, statement. Kemudian tak cukup dengan qasad, tapi qasad yang apa? Qasad mengenai apa? Qasad mengenai solat fardu. Solat fardu. Ataupun solat sunat. Ta'rad. Kemudian the third layer, to make the statement tu perfect, cantik, dipanggil ta'yin. Qasad, ta'rad, ta'yin. Dan seandainya boleh dibuat dengan keadaan yang cantik, perfect, apa itu maksud perfect? Kamal. Perfect, kamal. Jadi kebersamaan yang sempurna, bahasa Arabnya adalah muqarranah kamaliyah. Right? Bahasa Arab yang sempurna adalah muqarranah kamaliyah. Bahasa Melayunya adalah kebersamaan yang sempurna. Kenapa sempurna? Everything cantik, tersusun, teratur. Daripada mula sebut Allahu Akbar, kataan roh, hadir di dalam Allahu Akbar tadi 3 hal. The qasadnya, the ta'radnya, the ta'yinnya. Right? Makin faham dah tu. Dah makin senang, makin faham dah. Right. Itu dah ideal model. Ideal modelnya. Now, there are situations, boleh jadi akan ada situasi tidak semua umat ini berkemampuan membuat kesempurnaan seperti yang disebut tadi. Maka ada satu lagi option yang dipanggil muqarranah urfiyah. Muqarranah urfiyah ini merujuk kepada qasad, ta'rad, ta'yin tadi yang berlaku di antara perkataan huruf alif untuk Allahu Akbar sampai Ra tadi, berlakunya di mana-mana. Kenapa meeting will end in 10 minutes ni? Ada pakai yang ni ke ni? Siapa punya host ni hari ni? Nanti kena menilai. Tak apa. Boleh ya? Muqarranah kamaliyah, muqarranah urfiyah. Muqarranah urfiyah adalah satu clause ataupun satu option yang merujuk kepada proses kita nak dapatkan muqarranah kamaliyah. Dan tak semua orang boleh terus dapat muqarranah kamaliyah. Dan itu ideal, cantik. Nah, yang diterima pakai juga adalah muqarranah urfiyah. Maksudnya berlaku qasad, ta'rad, ta'yin tadi di dalam suatu sebutan alif Allahu Akbar tanpa berlaku di mana-mana sahaja di dalam tadi itu. Boleh ya? Ni Hafizah? Hafizah? Ya, boleh Coach. Okey, cerita sikit apa yang boleh? Ni yang Kalau paling depan ni ya. Yang paling depan yang cerita sikit ni. muqarranah kamaliyah dia perfect, sempurna. Maknanya kalau sebutan persamaan yang sempurna lah. Bagus. Satu lagi? Muqarranah? Muqarranah urfiyah. Iaitu? Yang ni saya kurang clear sangat yang ni. Belum Clear lagi ya. Okey. Kita minta Mona pula cerita. Apa yang Mona dapat mengenai muqarranah urfiyah tadi pula?
Muqaranah urfiah dia start alif sampai ra, satu option di mana satu proses untuk ke muqaranah kamaliyah. Sebab tadi muqaranah kamaliyah is ideal model, Correct. sempurnaan. Tapi untuk muqaranah urfiah, ideally memang kita nak muqaranah kamaliyah. Ini yang saya faham. Tapi Betul. kadang-kadang tapi dalam circumstances kita dalam muqaranah urfiah, ialah satu proses untuk kita ke muqaranah kamaliyah. Daripada alif. Itu yang Yalah. saya dapat. Bagus. So ni dapat ni. Dia apa yang saya faham lah, dia ada sebutan ni daripada alif sampai ra, alif sampai ra, dia tak sama dengan kamaliyah. Kamaliyah dia bersama kan, dia sentak. Yang macam urfiah ni dia adakah, saya pun tak clear sangat, tapi yang saya faham dia lambat sikit. Okey, bagus. Dapat dah tu. Betul dah tu. Betul ke? Baik, sekali lagi, dia punya konsepnya adalah penyertaan 3 rukun. Buat jari sama-sama. Penyertaan 3 rukun. Buat 3 macam ni. 3 rukun. Rukun qauli. Sebut. Jadi yang disebut tu Allahu Akbar. Rukun fi'li, perbuatan. Angkat takbir. Itu no problem lah. Semua boleh angkat takbir kan. Dan rukun qalbi. Jadi nak penyertaan qauli, sebut dengan qalbi. Qauli dan qalbi, sebut dan hadir lintasan hati. Nak dipersamakan dalam period tadi, dalam waktu tadi, dalam jangka masa tadi itu yang merujuk kepada kesempurnaan niat. Right? Kesempurnaan niat. Jadi oleh kerana wajib ada 3 tadi itu, maka model yang terbaiknya adalah apabila kita boleh buat dengan sempurna qasad, ta'arud, ta'yin dalam masa daripada huruf alif sampai huruf ra, maka itulah idealnya. Nevertheless, maksudnya barangkali kemungkinan besar tidak semua orang berjaya melakukan hal tersebut dalam masa yang cepat dengan sebaik sempurna. Maka ada satu clause, ada satu keistimewaan lagi, asalkan qasad, ta'arud, ta'yin tetap berlaku di dalam waktu kita menyebut Allahu Akbar, it is okay. That situation is called muqaranah urfiyah. Boleh ni? Dapat? Semua nak dapat? Semua dapat ya? InsyaAllah. So, bezanya di antara muqaranah urfiyah dengan kamaliyah semua dah faham sekarang? Kalau dah faham, masukkan 1 dalam chat. Kalau yang masih belum jelas, tak apa, masukkan 0.5. Boleh masuk 1 semua kalau yang dah jelas. Sebab bila kita solat, kita kena ada mula dengan niat. Niat tak jadi, terus tak jadi solat je tu. Zima dapat. Oh, fast. Alright, fast 0.55. Medi sama Dini, Kak Nini. Oi, okey, tak apa. Hidayah malam ni ada. Oh, Hidayah first time masuk Hidayah? Ke dah masuk sebelum ni? Saya ni untuk solat ni first time lah. Okey, baru dengar ke perkataan urfiah? Betul, baru kenal lah coach. Terima kasih. Kalau tidak tak tahu pun. Oh, jangan main-main ni, solat tak sah ni, tak tahu ni. Itulah yang tahu 3 rukun tu lah sebab selalu bincang dengan anak. Rukun apa? Yang apa tu, qauli, qalbi dengan fi'li. Sebab itu masa kafah, untuk kafah memang dia orang pun belajar. Ya, itu untuk frame besar. 3 rukun berjalan serentak tu. Untuk nak masuk solat tadi, nak betul cara nak memulakan. Selama ni ada bagi itulah coach, ada kesilapan juga kat situ. Tak apa, bagus. So Kak Dini apa yang menjadi isu Kak Dini?
Kan ini? Sedang cuba memahami. Maaf coach. Tak apa, tak apa. Yang mana yang sangkut lagi tu? Kak rasa Kak ni kena review. Kalau review balik ni boleh faham tu coach. Tak review je benda-benda ni. Tak ulang kaji kan? Right. Sekarang ni cuba cerita kepada kita semua apa yang telah difahami mengenai rukun niat. Alah. Rukun masuk ni. Kaedah kita memulakan solat. Coach, minta maaf saya interrupt. Right. Apa tu Kak Coach ini ada kekangan sikit, jadinya kita endkan this session dan saya dah berikan link dekat dalam grup grup Masuk balik. dan masuk balik Minta maaf Coach. Tak apa, tak apa. Kak Nini Linda, hafal Kak jawapan. Nina dah renew dah. Sekejap, tak tahu dia boleh sambung ke tidak. Sekejap. Tunggu sekejap. Ya Dia ke? dah buat dah. Sekejap. Tak apa, teruskan. Tapi dekat sini 40 minit saya Kak Min. 40 minit. Ya, tinggal 1 minit 25 second, 5 saat lagi. Saya dah Kita end dulu, kita masuk balik. End dulu Kak ni. Alright. Kita end, kita masuk balik. Sorry ya. Tak apa, barulah semua tak ngantuk.